Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nastahdihi wa nashkuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا أعضاء ولا هيئة ولا صورة ولا شكل ولا جهة ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, alhamdulillah, tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita berkumpul dan berhimpun di tempat yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memakbulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kesembuhan terhadap penyakit-penyakit yang kita alami zahir dan batin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita semua dalam syurga Firdaus seperti mana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita pada pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim seperti mana yang dibacakan pada awal tadi, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Wal 'asr, demi masa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diikuti pula ayat setelah itu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kebanyakan manusia, tuan-tuan, di atas dunia ini keadaannya begitu. Mereka hidup dalam keadaan kerugian, melainkan beberapa golongan, tuan-tuan. Seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, melainkan mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, wa 'amilus shalihat,
dan mereka pula beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan mereka-mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka difahami daripada surah ini tuan-tuan, di antara mereka-mereka yang dikurniakan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di kalangan hamba-hambanya yang akan beroleh keberuntungan dan kejayaan yang besar pada hari akhirat kelak, adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka pula melakukan amal saleh di atas dunia ini. Maka barang siapa yang hidup di atas dunia ini tuan-tuan dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, maka mereka ini tuan-tuan kehidupan mereka tidak ubah seperti binatang. Begitu juga tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang di atas dunia ini tuan-tuan dikurniakan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan kesenangan hidup di atas dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kalau dia tidak menumpukan nikmat-nikmat tersebut pada melakukan amal saleh, pada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang ini adalah di kalangan mereka-mereka yang sangat-sangat rugi tuan-tuan. Kerugian tersebut mereka akan rasai pada hari akhirat kelak, tatkala amalan mereka ditimbang oleh malaikat Jibril dan Mikail. Tatkala amalan mereka ditimbang oleh malaikat Jibril dan Mikail tuan-tuan di atas mizan, maka mereka ketika itu mereka akan lihat betapa ruginya mereka ketika di atas dunia, kerana mereka telah mensia-siakan nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ke atas mereka pada ketika di atas dunia. Tuan-tuan sedang hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita di atas dunia ini sentiasa sedar bahawasanya dunia ini ia hanyalah satu tempat yang sementara. Ia adalah satu tempat sementara yang kita singgah sebentar di atasnya untuk kita berbekal sebelum kita meneruskan perjalanan kita menuju ke hari yang kekal abadi. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, satu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abdullah bin Umar, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa." Apabila kamu berada pada waktu malam, janganlah kamu tunggu sehingga datangnya waktu subuh, waktu pagi, barulah kamu nak lakukan kebaikan. Dan begitu juga apabila kamu berada pada waktu pagi, jangan pula kamu tunggu sehingga nak datangnya waktu malam, barulah kamu nak lakukan kebaikan. Khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu ambil kesempatan, peluang sementara Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesihatan kepada kamu, untuk kamu gunakan kesihatan tersebut pada melakukan ketaatan, melakukan kebaikan di atas dunia ini. Dan rebutlah peluang sementara Allah Subhanahu wa taala menggunakan nikmat kehidupan ke atas kamu, sebelum datangnya satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Azrail alaihi salam untuk mencabut nyawamu. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, maka tuan-tuan bagi mereka yang berakal, apabila diperdengarkan hadis yang seperti ini tuan-tuan, maka ia sudah cukup untuk memberikan satu teguran, ia sudah cukup untuk menjentik hati kita tuan-tuan, supaya kita sedar bahwasanya tuan-tuan kehidupan kita di atas dunia ini ialah satu kehidupan yang sementara, dan apa yang kita lakukan di atas dunia ini akan kita bertemu, akan kita lihat
kita akan melihatnya pada hari akhirat kelak. Orang yang bercucuk tanam, tuan-tuan, orang yang menanam, sebagai contoh pokok durian, dia ada dusun durian, maka tatkala dia menuai hasilnya, tuan-tuan, dia akan menuai hasil durian, dia tidak akan menuai hasil cempedak, melainkan kalau dia turut menanam pokok-pokok cempedak. Begitulah juga, tuan-tuan, dengan kita. Apa yang kita tuai di atas dunia ini, itulah yang kita akan perolehi pada hari akhirat kelak. Apa yang kita tuai di atas dunia ini, itulah yang kita akan lihat pada hari akhirat kelak. Maka, tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menjadikan hendaklah kita menjadikan golongan para salihin, golongan para aulia dan golongan para ulama sebagai ikutan kita di atas dunia ini, tuan-tuan, dalam kita melakukan ketaatan dan melakukan kebaikan. Ya, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita manusia biasa, kita hamba yang lemah, ada pasang surutnya, tuan-tuan. Kadang-kala tiba masa di mana kita begitu semangat untuk melakukan kebaikan, dan kadang-kala kita dapati diri kita down, diri kita lemah untuk melakukan kebaikan. Maka kata para ulama, tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita dapati diri kita begitu bersemangat untuk melakukan kebaikan, maka hendaklah ketika itu kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kita muji Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kekuatan, nikmat semangat yang Allah Taala kurniakan kepada kita untuk kita melakukan kebaikan tersebut, dan hendaklah kita bersyukur di atas nikmat tersebut. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menggunakan istiqamah, sentiasa menggunakan taufik kepada kita untuk kita melakukan kebaikan tersebut. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita berasa lemah, kita berasa diri kita tak semangat untuk lakukan kebaikan, maka kata ulama, ingatlah 3 perkara. Yang pertama, ingat kepada azab-azab kubur yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi hamba-hambanya yang melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia. Sesungguhnya azab kubur itu adalah satu perkara yang hak, satu perkara yang benar. Ia berlaku dengan roh dan jasad. Barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mati sebelum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini, maka mereka, tuan-tuan, di kalangan manusia-manusia yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur kelak. Akan tapi, tuan-tuan, barang siapa yang banyak amal solehnya, dan amal solehnya pula dilakukan semata-mata untuk menggapai redha Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini, tuan-tuan, akan digunakan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam kubur. Akan diperluaskan kuburnya itu 70 hasta darab 70 hasta, diterangi kuburnya itu dengan cahaya seperti cahaya bulan pada malam bulan mengambang, dan Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hijau, sehingga, tuan-tuan, situasi dalam kuburnya itu seumpama sebuah taman yang sangat cantik dan indah, damai dan permai, tuan-tuan, seperti mana yang pernah disifatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, satu taman daripada taman-taman syurga. Maka, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu kita inginkan keadaan yang seperti itu. Kita nakkan kubur kita itu, tuan-tuan, seperti mana yang disifatkan oleh baginda SAW sebagai raudhatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Maka oleh sebab itulah, tuan-tuan, hendaklah kita teruskan semangat kita untuk kita melakukan kebaikan dan ketaatan di atas dunia ini. Mudah-mudahan pada hari ketika mana kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpan jasad kita dalam kubur, maka Allah Taala jadikan kubur kita tersebut, tuan-tuan, kubur seperti mana kubur-kubur golongan para aulia dan golongan para salihin. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata ulama, hendaklah kita ingat kepada nikmat-nikmat akhirat yang bersifat kekal abadi.
Nikmat-nikmat akhirat di sini tuan-tuan maknanya nikmat-nikmat syurga yang Allah Taala sediakan bagi orang-orang yang saleh, hamba-hambanya yang taat. Dikala kita berasa lemah dalam melakukan ketaatan dan kebaikan, maka hendaklah kita ingat kepada nikmat-nikmat syurga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi hamba-hambanya yang saleh. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dalam syurga ni tuan-tuan, masya-Allah, seperti mana yang pernah disebutkan sebelum ini, penuh dengan cahaya. Tiada kegelapan dalam syurga tuan-tuan. Dalam syurga tuan-tuan, subhanallahil azim, penuh dengan pokok-pokok yang batangnya itu diperbuat daripada emas, dan buah-buahannya itu tuan-tuan tidak bermusim. Yani bila-bila masa sahaja tuan-tuan kita nak, maka sentiasa ada buah tersebut dan dia sedia untuk dimakan. Dan tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila seseorang ahli syurga itu berada di bawah pohon buah-buahan, maka dia tidak perlu untuk bersusah payah mengait menjolok buah tersebut untuk mendapatkan buah itu. Bahkan tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, dahan pohon tersebut sebaliknya tuan-tuan akan tunduk kepada orang tersebut, sehinggalah buah itu betul-betul berada di hadapannya. Dia tinggal lagi untuk nak memetik saja buah tersebut dan memakannya. Hatta sekalipun tuan-tuan ahli syurga tersebut berbaring di atas tanah, dahan tersebut pasti akan tunduk kepadanya sehingga buah tersebut berada betul-betul di hadapannya. Maka dia petik buah tersebut, dia makan, dan dahan itu akan kembali semula ke tempatnya. Dan pada tangkai di mana buah tadi dipetik tuan-tuan, akan terhasil buah yang baru serta merta. Subhanallahil azim. Dalam syurga tuan-tuan ada katil terbang, katil yang membawa ahli-ahli syurga itu tuan-tuan ke mana saja mereka ingin pergi. Seorang ahli syurga teringat kepada sahabatnya ketika di atas dunia dahulu. Lalu katil terbang itu tuan-tuan akan tunduk kepadanya, akan turun, kemudian dia akan naik di atas katil tersebut, dan katil tersebut akan terbang mengikut kehendaknya ke mana saja yang dia nak pergi, dan dia akan bertemu dengan sahabatnya tersebut. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dalam syurga ada satu khaymah. Khaymah ini tuan-tuan diperbuat daripada berlian yang tingginya tuan-tuan 60 hasta, 60 batu. Tingginya 60 batu. Kalau kita di atas dunia tuan-tuan, berlian kita tengok berlian biasanya ia menjadi batu cincin ataupun loket. Akan tetapi tuan-tuan, pada hari akhirat kelak ketika dalam syurga, Allah Ta'ala jadikan dalam syurga itu tuan-tuan khemah-khemah, yang mana khemah itu tuan-tuan ia diperbuat daripada berlian yang begitu besar saiznya, tingginya tuan-tuan 60 batu. Dan di dalam khemah berlian tersebut tuan-tuan ada ahli-ahli syurga yang menghuninya. Subhanallahil azim. Allah Subhanahu wa taala alam bagaimana indah, bagaimana cantik, bagaimana uniknya tuan-tuan khaymah yang diperbuat pada batu permata tersebut. Ini semua tuan-tuan adalah kebaikan-kebaikan ataupun balasan-balasan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi hamba-hambanya yang taat kepada Allah, yang banyak melakukan ketaatan dan banyak melakukan kebaikan di atas dunia. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu tuan-tuan, kalau diberikan khiyar, kalau diberikan pilihan kepada kita, sama ada kita nakkan kehidupan yang aman, yang sejahtera, ataupun kita nakkan kehidupan yang sengsara dan penuh dengan kesakitan, sudah tentu kita ingin memilih kehidupan yang damai, yang permai, yang sejahtera ketika di akhirat kelak. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nakkan kita di kalangan orang-orang yang digunakan
yang dikurniakan nikmat yang pelbagai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syurga, maka hendaklah tuan-tuan kita melakukan amal saleh, melakukan ketaatan seperti mana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata para ulama, kalau kita rasa lemah untuk lakukan kebaikan, melakukan ketaatan, tak semangat, kata para ulama, hendaklah kita berdampingan dengan golongan para salihin. Berdampingan dengan golongan para salihin, golongan-golongan yang taat kepada Allah, yang sentiasa dikurniakan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Orang yang seperti ini tuan-tuan ada padanya barakah. Golongan para ulama, golongan para aulia, golongan para salihin, golongan-golongan yang seperti ini tuan-tuan adalah golongan yang ada pada diri mereka itu barakah. Maka bila kita berdampingan dengan mereka tuan-tuan, barakah yang ada pada diri mereka itu tuan-tuan akan melimpah kepada kita. Di saat limpahan barakah tersebut tempiasnya kena kepada kita tuan-tuan, subhanallahil azim, maka kita akan turut terdorong untuk melakukan kebaikan. Sebab itulah tuan-tuan kata para ulama, mujalasatus salihin taghrusu fi qalbi mahabbatal khairi wal amal bih. Duduk bersahabat, bersuhbah, berdampingan dengan golongan para salihin, itu tuan-tuan akan menanam dalam hati seseorang itu cinta kepada kebaikan, cinta kepada ketaatan. Seterusnya tuan-tuan, dia akan bersemangat untuk melakukan ketaatan dan kebaikan tersebut. Semata-mata kita mujalasah, kita duduk berdampingan dengan para salihin, kita bersuhbah, kita bersahabat dengan orang-orang saleh, kita berdampingan dengan mereka, itu sudah cukup tuan-tuan untuk menanam perasaan cinta dan kasih kepada ketaatan dan kebaikan. Subhanallahil azim. Ini tuan-tuan adalah satu perkara yang hakiki. Kemudian dengan kecintaan tersebut, mahabbah kita terhadap kebaikan dan ketaatan tersebut seterusnya akan mendorong kita tuan-tuan untuk kita melakukan kebaikan dan ketaatan tersebut. Sebaliknya tuan-tuan, kata para ulama, mujalasatu ahli syarr, duduk berdampingan dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik, orang-orang yang hidupnya itu bergelumang dengan maksiat, taghrusu fi qalbi mahabbat asy-syarri wal amal bih. Itu akan menyemai dalam diri kita tuan-tuan perasaan cinta dan kasih kepada kejahatan dan kemaksiatan. Seterusnya kita akan mula melakukan maksiat dan kejahatan tersebut. Wa'iyadzubillahi min dzalik. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berdampingan dengan orang saleh, hendaklah kita dekat dengan orang saleh, supaya tempias barakah mereka itu tuan-tuan kena pada kita, dan dengan itu kita akan bersemangat untuk melakukan ketaatan dan melakukan kebaikan. Dalam melakukan kebaikan tuan-tuan, melakukan ketaatan, kaedah yang disebutkan oleh para ulama, hendaklah kita melihat kepada orang yang lebih tinggi darjatnya daripada kita. Dalam perkara-perkara ketaatan, dalam perkara-perkara kebaikan, hendaklah kita melihat kepada orang yang lebih tinggi darjatnya daripada kita tuan-tuan, supaya bila kita melihat mereka kita akan ada satu tolakan, satu push kepada kita tuan-tuan untuk kita juga menjadi seperti mereka. Kalau kita baca, masya Allah, sehari satu muka daripada lembaran Al-Quranul Karim, itu menjadi amalan kita. Tapi ada orang tuan-tuan yang baca sehari setengah juzuk, ada orang yang baca sehari 1 juzuk, ada yang baca sehari 3 juzuk, dan ada yang lebih. Maka kita melihat pandangan kita tuan-tuan kepada orang yang lebih tinggi
yang lebih tinggi dia punya pencapaiannya dan melakukan ketaatan dan kebaikan. Jangan kita melihat kepada orang yang lebih rendah martabatnya daripada kita pada soal kebaikan. Kerana ini tuan-tuan akan menjadikan kita rasa selesa. Seolah kita berada di zon yang selesa. Oh tak apa, okey lah aku macam ni, orang lain tak buat langsung. Orang yang macam ni tuan-tuan maka mereka akan berada di takok yang sama. Mereka kurang bersemangat untuk menambah kebaikan yang mereka lakukan. Jadi itu bukan kaedah yang ditunjukkan oleh para ulama. Kaedah yang ditunjukkan oleh para ulama kepada kita tuan-tuan, pada perkara-perkara ketaatan dan kebaikan, hendaklah kita melihat kepada orang yang lebih tinggi martabat dan darjatnya daripada kita tuan-tuan, supaya dengan cara itu akan bertambah semangat kita lagi dan lagi untuk memperbaiki amalan kita dan melipat gandakan lagi kebaikan yang kita lakukan. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pada perkara-perkara keduniaan, hendaklah kita melihat kepada orang yang lebih rendah martabatnya daripada kita tuan-tuan, supaya kita bersyukur dengan nikmat yang sedang kita kecapi sekarang. Adapun tuan-tuan, kalau kita melihat kepada orang yang lebih tinggi martabatnya daripada kita pada soal keduniaan, maka kita tak akan pernah rasa cukup dengan apa yang ada. Bahkan otak kita tuan-tuan akan sentiasa berfikir bagaimana kita nak jadi macam orang tersebut, kaya raya. Sehingga tuan-tuan dia lupa untuk bersyukur dengan nikmat yang sedang dikecapi sekarang ini. Bahkan tuan-tuan, dia memperlecehkan pula nikmat-nikmat yang sedang dikecapinya ketika waktu tersebut. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, itu tiga perkara yang disebutkan oleh para ulama. Bagaimana kita nak memotivasikan balik diri kita tatkala kita mendapati diri kita lemah dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak bersemangat untuk melakukan kebaikan. Yang pertama, kita ingat kepada azab-azab kubur ya Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang derhaka kepadanya. Sudah tentu kita tidak mahu menjadi di kalangan mereka. Yang kedua, kita ingat kepada nikmat-nikmat syurga, kesenangan-kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi hamba-hambanya yang saleh sebagai bekalan, sebagai balasan di atas kebaikan yang dilakukan ketika di atas dunia. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, hendaklah kita bersuhbah, hendaklah kita berdamping, bersahabat dengan orang-orang yang saleh, dengan harapan barakah yang ada pada diri mereka itu tuan-tuan akan melimpah kepada kita. Dan dengan itu tuan-tuan, kita akan berubah keadaan kita dan situasi kita menjadi orang yang lebih bersemangat untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala jadikan kita di kalangan orang-orang yang sentiasa bersemangat lagi dan lagi untuk kita melakukan ketaatan dan kebaikan lillahi taala, semata-mata untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah mula membahaskan tentang satu fenomena yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam pada 1400 tahun yang lalu. Fenomena yang berlaku khususnya pada golongan yang hidup pada akhir zaman. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'sa yahwi biha fin nari 70 kharifa. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haditsun rawahu Tirmidzi wa hasanah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang mafhumnya, sesungguhnya seseorang hamba dia mengungkapkan satu ungkapan yang mana dia tidak menganggap ungkapan tersebut satu ungkapan yang memudaratkan dirinya, apatah lagi untuk menganggapnya sebagai satu ungkapan yang kufur. Walhal disebabkan ucapan tersebutlah
dia dihumbankan ke dalam neraka ke satu tempat yang jarak untuk sampai ke tempat tersebut adalah 70 tahun, yang mana ia merupakan dasar kepada Jahannam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengkhabarkan kepada kita tentang satu fenomena manusia bermudah-mudah dalam berbicara sehingga mereka mengungkapkan ucapan-ucapan yang mengeluarkan mereka daripada Islam, sedangkan mereka tidak menyangka bahwasanya ucapan tersebut adalah satu ucapan yang mengeluarkan mereka daripada Islam. Wal-iyadzu billahi min dzalik. Mereka tak sangka bahwasanya ucapan itu adalah satu ucapan yang mengundang dosa. Dosa pun mereka tak anggap, tuan-tuan. Bagaimana mereka nak menganggap ia sebagai satu kekufuran? Dosa pun mereka tak anggap. Walhal, sedangkan tuan-tuan, disebabkan ucapan seperti itulah mereka dihumbankan ke dalam neraka, ke dasarnya, tuan-tuan, yang mana tempat tersebut hanya dihuni oleh orang-orang kafir. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kepada hadis riwayat Tirmizi ini, tuan-tuan, yang dihukum hasan oleh beliau, dan hadis yang senada dengan hadis ini, tuan-tuan, turut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan kitab beliau Sahih Al-Bukhari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh diambil beberapa pengajaran daripada hadis ini. Yang pertama, tuan-tuan, apabila seseorang itu mengungkapkan ucapan-ucapan yang kufur, ungkapan yang jelas pada kekufuran, maka kita tidak melihat kepada sama ada dia tahu hukum ataupun tak tahu hukum. Tak tahu hukum itu, tuan-tuan, bahkan bukan satu alasan untuk seseorang itu dikecualikan daripada dihukum kufur. Wal-iyadzu billahi min dzalik. Sebagai contoh, tuan-tuan, seseorang itu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala duduk bersemayam di atas arasy. Kemudian kita kata, mana boleh kata macam tu? Ini adalah satu ucapan yang bertentangan dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan akidah umat Islam. Dia kata, oh, aku tak tahu pula perkara ni, tak tahu hukum. Agar tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, itu bukan satu keuzuran. Kerana ucapan kufur yang diucapkannya itu adalah satu ucapan yang kufur yang jelas, dan dia pula, tuan-tuan, faham dengan apa yang diucapkannya tersebut. Begitu juga, tuan-tuan, suka atau tak suka dengan ucapan tersebut, ia bukan satu keuzuran. Contoh, tuan-tuan, kalau orang tu dia mencerca Allah Subhanahu wa taala, kemudian bila kita tegur dia, kenapa kata macam ni? Kenapa kamu kata Allah Subhanahu wa taala begini-begini? Dia kata, iyalah, betul lah saya sebut, tapi saya tak redha pun dengan apa yang saya ucapkan tersebut. Betul lah saya kata, tapi saya tak suka pun dengan apa yang saya kata. Adakah itu diterima sebagai alasan? Jawapannya tidak, tuan-tuan. Seseorang yang, contoh, tuan-tuan, ditaqribil faham, untuk mendekatkan faham. Apabila, tuan-tuan, seorang lelaki dia menjatuhkan talak kepada isterinya, dia kata, aku talak engkau dengan talak 3 sebagai contoh. Kemudian, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, bila dibawa jumpa qadi, hakim, depan hakim dia kata, wahai tuan qadi, betul saya sebut, saya kata saya talak dia dengan talak 3, tapi saya tak tahu hukum, tuan qadi. Saya tak tahu pula bila sebut macam tu jatuh talak. Adakah dalam situasi yang seperti ini diterima alasannya? Jawapannya tidak, tuan-tuan. Dalam perbahasan fiqh, tuan-tuan, dan perbahasan talak, orang yang mentalakkan isterinya dengan lafaz yang sharih, dengan lafaz yang jelas, kemudian, tuan-tuan, dia kata saya tak tahu hukum. Ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alasan yang seperti ini tak diterima, jatuh talak. Itu dalam bab fiqh, dalam bab cabang agama, apatah lagi dalam bab usul, dalam bab asas kepada agama, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi ia berkait dengan soal ketuhanan. Kalau seorang tu mencerca Allah, mencela Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, dan dia faham dengan ucapan yang diucapkannya itu, tuan-tuan, kemudian dia kata saya tak tahu hukum, itu bukan alasan. Tidak diterima alasan seperti ini. Begitu juga kalau dia kata, oh, saya tak redha pun dengan apa yang saya ucapkan. Dia dah cerca, dia dah cela Allah Ta'ala,
dia menisbahkan Allah Ta'ala dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya, kemudian dia bagi alasan, saya tak redha dengan apa yang saya ucapkan. Ini juga tuan-tuan tak diterima sebagai alasan. Kembali kepada contoh yang sama, kes talak. Seorang suami mentalakkan isterinya dengan ungkapan yang jelas, kemudian dia kata, betul lah Tuan Qadi, betul lah saya sebut, dia talak, jatuh talak, saya talak dia dengan talak 3, tapi saya tak redha pun dengan apa yang saya ucapkan ketika itu. Redha ke tak redha, kamu dah ucapkan, kamu dah lafazkan, maka jatuh talak. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, begitulah juga dalam perbahasan usul. Seseorang itu bila mengungkapkan ucapan kufur yang jelas, dia faham dengan ucapan tersebut, kalau dia bagi alasan lepas tu dia kata saya tak redha dengan apa yang saya ucapkan, ini tuan-tuan adalah satu ucapan, satu alasan yang tak diterima. Bahkan dia tetap dihukum kufur, wajib dikembali semula kepada Islam dengan mengucapkan syahadah. Atau tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata, dia bagi alasan saya tak yakin pun dengan apa yang saya ucapkan. Dia bagi alasan, saya tak yakin dengan apa yang saya ucapkan. Dia dah kata Allah Ta'ala duduk bersemayam di atas arash, satu ungkapan kufur yang jelas. Dia cerca Allah, dia cela Allah, dia cerca malaikat, dia cerca Nabi, dia cerca Islam dan Al-Quran. Kemudian tuan-tuan dia bagi alasan, betul lah saya sebut, tapi saya tak i'tiqad pun dengan apa yang saya ucapkan. La hawla wa la quwwata illa billah. Kalaulah tuan-tuan alasan saya tak i'tiqad pun, saya tak yakin pun dengan apa yang saya ucapkan, maka tuan-tuan seolah-olah, kalaulah alasan yang seperti ini diterima tuan-tuan, orang tersebut tak dihukum kufur dengan sebab alasan itu, seolah-olah tuan-tuan dibuka satu pintu yang besar, orang boleh kata apa saja dia nak kata tentang Allah, tentang Nabi, tentang malaikat, tentang Al-Quran, tentang Islam. Akan tetapi tuan-tuan dia tidak dihukum kufur dengan sebab itu. Orang boleh nak cerca Allah ke, nak cerca Nabi ke, nak hina Islam ke, nak hina Al-Quran, sebutlah apa pun, tak ada apa-apa kesan terhadap ucapannya tersebut. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ini tak boleh dibiarkan. Sebab itulah tuan-tuan, kalau seseorang itu mencerca Allah, menisbahkan bagi Allah Subhanahu wa taala barang yang tidak layak baginya, mengatakan Allah Ta'ala itu ada muka, ada jari, ada betis, Allah Subhanahu wa taala itu duduk bersemayam di atas arash, ataupun duduk bersila lendik di atas arash. Waliyadzubillahi min dzalik. Orang yang seperti ini tuan-tuan, walaupun pada akhir kenyataannya itu dia kata, betul lah saya sebut, tapi saya tak yakin pun Allah Ta'ala macam tu. Ya, saya kata Allah Ta'ala itu duduk bersemayam di atas arash, Allah Ta'ala itu duduk sila di atas arash, tapi saya tak yakin dengan apa yang saya sebut tu. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, alasan yang seperti ini juga tuan-tuan adalah alasan yang tidak diterima. Tak diterima tuan-tuan. Alhamdulillah min dzalik. Begitu juga kalau seseorang itu mencerca Allah, mencela Allah, menghina Al-Quran, menghina Islam, menghina Nabi dan malaikat, kemudian dibagi alasan, oh ketika itu saya sedang marah. Subhanallahil azim. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ini juga tidak diterima. Dakwaan konon-kononnya, alasan konon-kononnya dia ucapkan kalam kufur tadi itu, dia mencerca Allah, mencela Nabi dalam keadaan dia sedang marah. Alasan yang seperti ini tuan-tuan tidak mengecualikan dia daripada dihukum kufur. Dia tetap dihukum kufur, wal'iyazubillahi min dzalik. Dan ini tuan-tuan seperti mana yang pernah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Rawdatul Talibin. Kata beliau, "Law ghadiba rajulun ala waladihi aw gulamihi fadarabahu darban shadidan faqala lahu rajulun alasta muslima faqala la muta'ammidan kafar." Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, apabila seorang lelaki memukul anaknya ataupun memukul hambanya dengan pukulan yang kuat, pukulan yang sehingga mencederakan,
Lalu tuan-tuan, ada seorang datang mencelah orang sebut kata, kenapa engkau pukul anak kau sampai macam ni sekali, memudaratkan sampai begitu sekali? Bukankah engkau seorang muslim? Bukankah engkau seorang muslim? Lalu tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, orang laki tadi dalam keadaan dia sedang marah, dia sebut dengan jelas, dia kata la, tidak, yani bukan, aku bukan muslim, dalam keadaan marah. Kemudian dia piak, dia pukul lagi. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kafara, kufur orang yang seperti ini. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala difahami di sini tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apabila seorang itu mengucapkan kalam kufur, ucapan itu adalah ucapan yang jelas, ucapan yang dia faham. Kemudian dia bagi alasan, oh tadi saya sebut, tadi saya sedang marah. Orang yang sedang yang kematian orang yang tersayang. Kemudian dia marah kepada Azrail alaihi salam. Dan kadang dia marah tu tuan-tuan, dia cerca Azrail, dia hina Azrail alaihi salam. Maka marah dalam hal ini tuan-tuan tidak mengecualikannya daripada dihukum kufur, bahkan dia tetap terkeluar dari Islam. Wajib diucapkan syahadah semula untuk kembali semula ke Islam. Begitu juga tuan-tuan, daripada hadis tersebut juga kata para ulama boleh diambil dalil daripadanya bahawa bergurau itu tuan-tuan, ia bukanlah satu alasan untuk seseorang itu mengucapkan kalam kufur. Ada sebagian manusia tuan-tuan, dia tak ada had, okey, tak ada limit. Semua perkara dia nak jadikan bahan senda gurau, termasuklah perkara-perkara yang berkait dengan agama. Subhanallahil azim. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, bergurau itu bukan satu alasan untuk seseorang itu mempersendakan agama, untuk mempermainkan agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum." Mafhum daripada ayat tersebut, sekiranya engkau bertanya kepada mereka wahai Muhammad tentang perbuatan mereka yang kufur itu, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab, nescaya mereka akan kata kami hanya bergurau senda, kami hanya bercanda-canda. Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada mereka, abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un, adakah dengan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya kamu jadikan ia bahan senda gurau? La ta'tadhiru, tidak ada keuzuran bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah pun kufur setelah kalian beriman. Maknanya tuan-tuan, pada ayat tersebut dengan jelas tuan-tuan bahawa bergurau senda pada soal agama, kalau ia membawa kepada penghinaan, tindakan merendah-rendahkan agama, menghina dan mencerca agama, tuan-tuan, Alhamdulillah min zalik, orang yang bergurau itu tuan-tuan terkeluar dari Islam. Kesemua perkara tuan-tuan dirangkumkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang kita bacakan sebentar tadi. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian manusia tuan-tuan terselindung daripada mereka perkara yang seperti ini. Mereka bermudah-mudah dalam berbicara, mereka bermudah-mudah dalam mengungkapkan ungkapan, sehingga mereka ucapkan ucapan-ucapan yang kufur, seumpama mereka ungkapkan ucapan-ucapan yang biasa. Kita tuan-tuan, kalau kita jumpa kawan kita, kita bagi salam, Assalamualaikum, apa khabar Haji, lama tak jumpa. Bila kita sebut apa khabar Haji, lama tak jumpa, kita rasa ungkapan tu ungkapan yang biasa, langsung tak datangkan mudarat, tidak mendatangkan mudarat pada kita. Ungkapan yang harus. Sebagian manusia tuan-tuan, mereka mengungkapkan kalam kufur seumpama mereka mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang biasa. Macam dia ucapkan dia ucapkan ucapan-ucapan kufur, macam dia tanya kawan dia apa khabar. Yang ni dia anggap biasa.
Tetapi tuan-tuan, kata Rasulullah SAW, walhal disebabkan ucapan itulah tuan-tuan dia dihumbankan ke dalam neraka, ke satu jarak, ke satu tempat yang hanya dihuni oleh orang-orang kafir saja. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita kena belajar tuan-tuan, kena menuntut ilmu. Apakah perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu terkeluar dari Islam? Maka kata para ulama, perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu terkeluar dari Islam tuan-tuan terbahagi kepada tiga. Ini seperti mana yang telah disebutkan oleh Al-Imam, telah disebutkan oleh Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab beliau Sulamut Taufiq, Sulamul Mubtadi. Dalam kitab beliau Sulamul Mubtadi, dalam kitab tersebut tuan-tuan dinyatakan dengan jelas bahawa perkara yang menyebabkan seorang itu jatuh murtad terbahagi kepada tiga. Riddah murtad dari sudut i'tiqad, riddah dari sudut perkataan, dan riddah dari sudut perbuatan. Perkara yang sama juga tuan-tuan disebutkan oleh al-Imam, oleh Syekh Tuan Minal Al-Fatani. Syekh Tuan Minal Al-Fatani tuan-tuan dengan jelas dalam kitab beliau Miftahul Murid fi Aqaidit Tauhid membahagikan riddah tersebut kepada tiga. Riddah dari sudut i'tiqad, riddah dari sudut perbuatan, dan riddah dari sudut perkataan. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah di antara riddah dari sudut i'tiqad? Kita masuk sikit tuan-tuan pada pagi ini. Yang pertama, apabila seseorang itu ragu-ragu tentang Allah Subhanahu wa taala, yakni ragu-ragu tentang kewujudan Allah, maka orang yang seperti ini tuan-tuan terkeluar dari Islam. Ragu-ragu ni tuan-tuan, ia tempatnya itu dalam hati. Maka sebab itulah para ulama kita tuan-tuan, mereka kategorikan ragu-ragu pada kewujudan Allah Ta'ala ini tuan-tuan pada contoh riddah dari sudut i'tiqad, dari sudut pegangan. Okey, ataupun dia ragu-ragu pada salah satu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang 13. Dia ragu-ragu Allah Taala Maha berkuasa, dia ragu-ragu Allah Taala Maha berkehendak, dia ragu-ragu Allah Taala pengetahuannya itu meliputi segala sesuatu, dia ragu-ragu Allah Taala itu tidak berhajat kepada sesuatu ataupun tidak, dia ragu-ragu Allah Taala itu mendengar ataupun melihat ataupun tidak. Ragu-ragu tentang sifat-sifat 13 seperti mana yang dahulu kita pernah bahaskan tuan-tuan, maka juga orang yang seperti ini tuan-tuan terkeluar dari Islam. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ragu-ragu tentang seorang rasul yang telah pun disepakati akan kerasulannya. Ragu-ragu tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lalu dia berkata dalam hatinya, boleh jadi Nabi Muhammad ni bukan rasul, boleh jadi juga dia seorang rasul. Dia ragu-ragu tuan-tuan dalam hatinya. Maka waliyadzubillah min zalik, orang seperti ini juga tuan-tuan terkeluar dari Islam. Waliyadzubillah min zalik. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga orang yang ragu-ragu tentang Al-Quran. Ragu-ragu tentang Al-Quran, tentang kebenaran Al-Quran, maka terkeluar pada orang daripada Islam orang yang seperti ini. Saya pernah jumpa orang macam ni tuan-tuan. Dia kata, dia call, dia kata, Ustaz, saya nak jumpa sangat Ustaz. Saya kata, saya ada urusan, saya nak jumpa juga Ustaz. Maka saya pun luangkanlah masa dengan dia tuan-tuan, duduk di sebuah kedai makan, sembang, layan mendengar luahan hati dia. Dia kata, Ustaz, saya ada perkara muskil dalam diri saya ni tuan-tuan. Apa ni Ustaz, dia kata. Bila saya fikir balik, betul ke Nabi Muhammad ni ada? Dan betul ke dia seorang rasul? Siapa yang tidak ada rasul? Lagipun tentang Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu, betul ke? Dan jarak dia dengan kita Ustaz jauh, 1400 tahun. Boleh jadi orang dakwa-dakwi mengaku ada, boleh jadi ia adalah satu dongengan. Dia mulakan ucapan dia tuan-tuan macam tu, saya terkejut. Subhanallahil azim. Satu perkara yang sepatutnya tuan-tuan
tidak perlu diisukan tuan-tuan, kerana kebenaran Nabi Muhammad ni tuan-tuan adalah satu perkara yang terbukti. Ada makamnya, ada tinggalannya, ada Al-Quran yang menceritakan tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW, catatan para ulama yang bersanad, yang rantaian sanadnya itu bersambung dari zaman dahulu sampai zaman kita sekarang ini, banyak proof. Tapi dia boleh kata macam tuan-tuan, dia kata apa? Tak percaya ke Nabi Muhammad? Siapa kata Nabi Muhammad ada? Tak ke dakwa dakwi ke, orang mengaku, orang buat apa cerita dongeng ke? Sebab jauh, Ustaz kata 1400 tahun yang lalu. Macam-macam perkara boleh berlaku, dia kata, dalam tempoh dan period tersebut. Saya tuan-tuan ketika itu dudap-dudap jantung masa itu tuan-tuan, berdepan dengan dia. Subhanallahil azim. Begitu juga tuan-tuan, lepas dah tentang Nabi Muhammad, merebak pula kepada Al-Quran. Dia kata, Ustaz, Al-Quran ni, satu lagi Al-Quran, dia kata Al-Quran ni boleh jadi ia adalah satu karangan manusia orang zaman dahulu kala. Boleh jadi ia benar, boleh jadi ia tak benar. Dia kata, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian tuan-tuan, lepas pada Al-Quran, merebak pula dia punya syak itu tuan-tuan kepada kewujudan Allah. Wa'alaikumsalam. Dia mula dengan Nabi, kemudian dia pergi pada Al-Quran, kemudian dia ragu-ragu pula tuan-tuan tentang kewujudan Tuhan yang mengutuskan Nabi dan menurunkan Al-Quran. Tengok tuan-tuan, jarum yang dimasukkan oleh syaitan, wa'alaikumsalam, min zalik iblis. Bermula dengan waswas pada wuduk. Penyakit orang ni tuan-tuan, rupanya bila saya selidik balik tuan-tuan, selotok balik dengan dia, rupanya tuan-tuan, dia punya ragu-ragu itu bermula daripada ragu-ragu ketika mengambil wuduk. Subhanallahil azim. Sebab itulah tuan-tuan, penyakit was-was ni tuan-tuan tak boleh dibiarkan, ia perlu ditangani. Okey, perlu ditangani. Boleh jadi seorang itu tuan-tuan sekarang ni dia was-was pada perkara-perkara ibadah, was-was pada wuduk, was-was pada mandi wajib, was-was pada najis tak najis, was-was pada takbiratul ihram. Kalau tak ditangani, kalau tak diubati tuan-tuan was-was tersebut, was-was yang pada asalnya tuan-tuan pada perkara yang berkait dengan cabang agama, pada soal amalan, akan turut berjangkit kepada perkara-perkara tentang usul akidah. Kalau ia dah sampai kepada usul akidah tuan-tuan, Allahu Akbar, orang yang seperti ini tuan-tuan terkeluar dari Islam. Kalau bab amalan boleh terima lagi tuan-tuan, mungkin amalnya tidak sah tapi dia masih lagi Islam. Akan tapi tuan-tuan, kalau perkara itu ia menjangkit sampai kepada soal akidah, soal pegangan, la haula wala quwwata illa billah, maka itu tuan-tuan, kalau dia mati dalam keadaan semikian, maka dia mati dalam keadaan ragu-ragu tentang kewujudan Tuhan, tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW, kebenaran Al-Quran, maka orang seperti ini tuan-tuan terkeluar dari Islam. Juga tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya lagi kata para ulama, ragu-ragu pada kewujudan hari akhirat. Ragu-ragu pada kewujudan akhirat, adakah ia betul-betul ada ataupun tak ada, maka juga orang seperti ini juga tuan-tuan terkeluar dari Islam. Ragu-ragu pada kewujudan syurga, ragu-ragu pada kewujudan neraka, ragu-ragu pada kewujudan pahala, Wa'alaikumsalam min zalik, juga tuan-tuan menyebabkan seorang itu terkeluar dari Islam. Maka tuan-tuan, kita umat Islam hendaklah kita yakin dengan putus, tanpa sebarang syak wasangka, tentang kewujudan Tuhan, kewujudan Nabi, kebenaran Nabi Muhammad SAW, kebenaran Rasul, kebenaran Al-Quran, kemudian dengan kewujudan hari akhirat, hari pembalasan, syurga, neraka, adanya pahala, adanya dosa. Itu semua perkara yang perlu kita yakini tuan-tuan, kerana kesemua perkara tersebut ia sabit berdasarkan nas Al-Quranul Karim dan hadis baginda Nabi Muhammad SAW.
Barang siapa yang ragu-ragu pada salah satu daripada perkara yang kita sebutkan tadi, maka itu bermakna orang itu juga ragu-ragu pada kebenaran Al-Quran dan ragu-ragu pada kebenaran risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ragu-ragu pada seorang nabi itu juga tuan-tuan pada hakikatnya bermaksud ragu-ragu pada Tuhan yang mengutuskan nabi tersebut. Maka waliyadzubillah min dzalik, insyaallah tuan-tuan pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung lagi apakah di antara contoh-contoh yang menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam, sambungan daripada riddah dari sudut i'tiqad, riddah dari sudut pegangan dan keyakinan, insyaallah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit daripada perkongsian pada pagi ini kita mendapat manfaat daripadanya. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita dan keberkatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kesihatan yang sempurna kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada kita zuriat yang banyak, zuriat yang saleh dan salihah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bebaskan kita semua daripada belenggu hutang. Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan kita semua dalam iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala makbulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala himpunkan kita semua dalam syurga Firdaus, seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala himpunkan kita pada pagi ini bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bijahi Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i wa bijahi Syekh Abdul Qadir Jilani wa bijahi Syekh Abdullah Al-Abdari rahimahumullah, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahlil 3 kali tuan-tuan, kita salawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.